Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, KJ, role model terbaik seorang menteri ada misi, berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memperkenalkan konsep keluarga Malaysia yang pastinya menjadi cerminan kepada pemilihan anggota kabinet. Pengekalan muka lama serta memperkenalkan muka baru adalah langkah untuk melicinkan segala perancangan kerajaan sebelum ini. Walaupun masih terdapat cakap-cakap belakang berhubung pemilihan anggota kabinet yang tidak mempamerkan muka baru, namun resepi Perdana Menteri kali ini pastinya memberi fokus kepada pemulihan situasi pandemik serta merancangkan ekonomi negara. Ikuti kupasan Cafe Ahad bersama penganalisis politik yang juga Ketua Kluster Governance dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed bersama wartawan. Kabinet Keluarga Malaysia, apa komen Prof? Kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah seiring dengan hasrat beliau untuk mewujudkan pasukan yang terdiri daripada pemimpin pelbagai bangsa, agama dan negeri. Dengan menggabungkan pemimpin Melayu, Cina, India dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak, beliau mahu pun kabinet ini adalah manifestasi daripada demokrasi penduduk Malaysia. Justru kabinet yang dilantik ini adalah cerminan kepada keluarga Malaysia, iaitu konsep yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Secara tidak langsung, konsep ini memberi cerminan jelas berhubung kaedah paling sesuai untuk membawa negara keluar daripada situasi pandemik serta kemelut ekonomi, iaitu dengan bersatu padu merentasi pelbagai ideologi politik serta kaum. Objektif sebagai menteri perlu terang, jelas dan terperinci. Tanggungjawab sebagai seorang menteri adalah jelas berdasarkan spesifikasi kerja di setiap kementerian. Seorang menteri itu adalah key decision maker dalam kementerian yang diterajuinya. Beliau juga perlu menetapkan hala tuju kementerian yang mesti selari dengan dasar dan falsafah pentadbiran kerajaan di bawah Perdana Menteri baharu. Sebagai contoh, Menteri Pendidikan perlu menetapkan dengan jelas dasar dan hala tuju pendidikan negara bagi memastikan semua warga kerja di bawah kementerian dapat memahami dan menghayati falsafah itu. Ia seterusnya dapat menterjemahkan falsafah tersebut dalam bentuk tindakan untuk diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Saya melihat kepada barisan baharu ini adalah Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Beliau adalah role model terbaik, seorang menteri yang mempunyai objektif jelas terhadap apa yang mahu dicapai. Boleh dilihat ketika mengemudi kementerian terdahulu dan mengetuai jentera pengagihan vaksin, Khairi Jamaluddin adalah pemimpin yang mempunyai clear vision. Ia penting bagi memastikan semua bekerja sebagai satu gerabak, menghala arah tuju yang sama. Apabila semua warga kerja dapat memahami dengan jelas hala tuju yang diinginkan oleh menteri, maka mereka akan berupaya melaksanakan segala arahan yang diberikan dengan baik. Datuk Seri Hisamuddin Hussein 2 kali dilantik Menteri Pertahanan. Apa pendapat Prof? Pelantikan semula Datuk Seri Hisamuddin Hussein sebagai Menteri Pertahanan adalah berdasarkan kebolehan dan pengalaman beliau mentadbir kementerian berkenan. Saya tidak terkejut beliau kembali ke portfolio lama beliau kerana daya kepimpinannya sememangnya terbukti. Malah prestasi cemerlang beliau di kementerian luar juga dikagumi. Masyarakat pasti dapat mengingati dengan jelas keupayaan beliau menguruskan tragedi kehilangan pesawat MH370 dengan pelbagai siasatan dan tuduhan yang dibuat oleh pihak antarabangsa. Di samping itu, hubungan baik beliau dengan pemimpin negara luar juga aset penting, terutamanya dalam mengekalkan hubungan dua hala antara negara. Justru berdasarkan kekuatan personaliti beliau yang dilihat mampu bekerjasama dengan pelbagai pihak serta pengalaman beliau menerajui Kementerian Pertahanan sebelum ini, maka tidak hairanlah beliau sekali lagi diberi kepercayaan oleh Perdana Menteri untuk mengetuai Kementerian Pertahanan. Jumlah menteri kabinet masih besar, ia pasti ada kewajarannya. Jumlah menteri kabinet yang besar dilantik adalah berdasarkan kepada pendekatan inklusiviti. Perdana Menteri dilihat mahu memastikan bahawa setiap parti komponen yang membentuk kerajaan pada hari ini diwakili dengan adil dan saksama. Contoh, walaupun MCA hanya mempunyai 2 ahli parlimen, namun Perdana Menteri melantik seorang menteri dan 4 timbalan menteri.
Jumlah ini sebenarnya mencerminkan usaha Perdana Menteri untuk memastikan masyarakat Tionghoa turut mempunyai perwakilan dalam kabinet. Begitu juga dengan negeri Sabah dan Sarawak. Peningkatan dalam jumlah lantikan sama ada sebagai menteri atau timbalan menteri adalah manifestasi usaha beliau untuk kedua-dua negeri tersebut mempunyai perwakilan yang saksama dalam kabinet. Justru, berdasarkan konsep inclusivity ini adalah tidak dapat dinafikan sistem pengagihan menteri dan timbalan menteri daripada parti komponen yang membentuk kerajaan akan menjadikan saiz kabinet agak besar. Namun, adalah diharapkan jumlah kabinet yang besar ini akan dapat berupaya membantu Perdana Menteri untuk mencapai agenda negara dengan lebih cepat dan berkesan. Ada muka lama, ada muka baru. Harapan rakyat Malaysia kepada mereka amat menggunung. Perdana Menteri juga arahkan mereka untuk bekerja keras untuk rakyat. Gandingan muka baru dan gandingan lama, muka lama dalam kabinet diharap dapat meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan program kerajaan. Rakyat amat mengharapkan agar semua pemimpin yang dilantik ini dapat terus melaksanakan kerja mereka dengan lebih baik. Ramai masyarakat sebelum ini mengkritik beberapa menteri yang tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Justru keupayaan untuk menghasilkan prestasi kerja yang lebih tinggi dan produktif amatlah diharapkan oleh masyarakat umum. Kepercayaan yang diberikan oleh Perdana Menteri perlulah diterjemahkan dalam bentuk kerja yang lebih berkualiti dan berprestasi tinggi. Sepatutnya tidak akan ada lagi rungutan daripada masyarakat terhadap mana-mana menteri yang tidak menunjukkan prestasi yang baik. Tempoh kerajaan yang ada yang tidak sampai 2 tahun juga perlu dijadikan impetus oleh semua menteri dan timbalan menteri untuk bekerja dengan lebih kuat. Walaupun Perdana Menteri meletakkan tempoh 100 hari sebagai penanda aras kepada keupayaan menteri untuk mencapai Key Performance Indicators, tempoh tersebut bukan lamat-lamat sebenar yang akan menguji prestasi dan kebolehan setiap menteri. Yang paling utama sudah tentulah pencapaian segala program yang sudah dirancang dan perlu dilaksanakan dengan segera, bagi memastikan rakyat dapat menikmati faedah daripada program-program kerajaan. Demi mencapai matlamat tersebut, maka setiap menteri perlulah bekerja sama bagi meningkatkan koordinasi dalam pentadbiran kerajaan. Amalan budaya silo yang berlaku sebelum ini yang mana terdapat percanggahan dalam pelaksanaan arahan kerajaan perlulah dielakkan. Kerjasama antara pelbagai kementerian yang berkaitan di samping kerjasama dengan negeri-negeri sama ada ditadbir oleh kerajaan atau pembangkang perlulah ditingkatkan demi mencapai matlamat dasar-dasar kerajaan. Pembentukan jawatan kuasa di dalam setiap kementerian perlulah dilaksanakan dan dianggotai oleh mereka yang pakar dalam bidang tertentu agar usaha kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19 dan membangunkan semula ekonomi negara dapat dicapai dengan secepat mungkin. Harapan rakyat untuk negara dapat mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi adalah sangat tinggi dan harapan yang menggunung ini sudah tentulah perlu dipikul oleh semua menteri dan timbalan menteri yang baru dilantik ini. Penuhilah amanah dan kepercayaan rakyat ini dengan sebaik yang mungkin. Berita dipetik daripada My Metro. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.